Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Menarik ya untuk saya kongsikan hari ini. Apabila salah seorang exco di negeri Johor membuat pendedahan siapakah sebenar yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Sultan Johor ini. Bila menegaskan bahwa yang di Pertuan Agong yang ke-17 ini adalah seorang yang penuh dengan ketegasan, penuh dengan keberanian ya, khususnya berkaitan dengan perkauman dan juga rasuah sahabat-sahabat semua. Jadi soalnya, adakah ya pembangkang masih berani untuk bermain sentimen agama bangsa dan juga khususnya rasuah ini yang kita lihat Tita Sultan Johor ini seringkali yang mengeluarkan kenyataan-kenyataan untuk kerajaan ini melawan korupsi. Jadi hari ini sahabat semua, seorang exco daripada negeri Johor mengatakan bahwa Sultan Ibrahim tegas halang perkauman. Itu antara kenyataan daripada exco ini. Jadi apakah sebenarnya yang dimaksudkan ya daripada exco Johor ini, yang mana menyatakan bahwa kepimpinan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang dikenali sebagai raja berpendirian tegas dan berani mampu menjadi pemangkin penting dalam memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan rakyat. Exco Kesihatan dan Perpaduan Johor, Ling Tian Sun berkata, baginda sebagai penaung utama negara diyakini mampu menjadi tonggak kestabilan kepada rakyat. Ia sekaligus memadam api perkauman yang boleh mengganggu-gugat keharmonian antara kaum. Sri Paduka yang berpendirian tegas juga akan menjadi benteng penghalang usaha pihak tertentu, terutama yang ingin mencapai matlamat politik mereka dengan memainkan isu kaum, agama, dan institusi diraja. 3R. Jadi katanya ketegasan itu boleh dilihat menerusi tita-tita Sultan Ibrahim sebelum ini, yang antaranya memberi amaran kepada pihak yang mencuba sebarang usaha untuk memecah belahkan jambatan perpaduan bangsa Johor. Tambah lagi, seperti di Johor pernah ada satu isu perkauman dan salah faham. Tetapi ketegasan Sultan Ibrahim yang berperanan sebagai penaung negeri menjadi pemadam api perkauman dan menitakan supaya ia diselesaikan dengan segera, katanya kepada bernama. Sehubungan itu beliau percaya peranan itu akan terus dimainkan oleh Sri Paduka dalam memastikan isu seperti 3R dapat dihentikan sebelum ia menjadi marak. Ling berkata Sri Paduka yang sering mencemaduli berangkat bagi meraihkan berbagai sambutan perayaan ketika bergelar Sultan Johor menjadi ikon perpaduan kepada rakyat di negeri itu. Contohnya, Tuanku hadir pada Festival Cingai yang merupakan antara sambutan terbesar di negeri bagi kaum Tionghoa. Begitu juga di Pavali, Tuanku berangkat dan memberi contoh terbaik, katanya. Menurut Ling lagi, tita-tita Sultan Johor berkenaan perpaduan juga telah mencetus kepada wujudnya Duta Perpaduan Johor dan Jabatan Kuasa Harmoni Negeri Johor. Duta Perpaduan Johor telah melahirkan 300 generasi muda daripada setiap institusi pengajian tinggi awam dan persatuan belia di negeri itu yang berperanan menjadi juru cakap kerajaan negeri dalam menyampaikan mesej-mesej perpaduan kepada orang ramai. Jabatan Kuasa Harmoni pula terdiri pada pelbagai agensi dan jabatan seperti Jabatan Agama Islam Johor dan pemimpin negeri setiap agama termasuk Buddha, Hindu, Kristen, dan Sikh berperanan dalam berkongsi pandangan serta menangkis segala isu keagamaan dan sebagainya. Justru katanya beliau mengharapkan Malaysia akan terus harmoni dan rakyat bersatu padu dalam membangunkan negara di bawah naungan Sultan Ibrahim sebagai Yang di Pertuan Agong yang baharu. Sultan Ibrahim diisytiharkan sebagai Yang di Pertuan Agong yang ke-17 bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari. Baginda menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang menamatkan tempoh pemerintahan baginda pada 30 Januari yang lalu. Jadi itu antara pendedahan ya daripada seorang exco di negeri Johor, betapa ketegasan Sultan Johor ini ya amat diperlukan oleh negara kita. Apatah lagi sekarang ini ya pihak pembangkang, politikus-politikus seringkali menggunakan isu 3R bangsa dan agama untuk tujuan politik semata-mata. Itu dia. Dan kenyataan terkini ya daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, sempena Hari Wilayah, katanya Anwar mahu rakyat semai perpaduan. Itu antara gesaan dan juga kenyataan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya mengucapkan selamat menyambut ulang tahun yang ke-50 buat seluruh warga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan.
Dalam masa yang sama, beliau mahu semua rakyat menyemai benih budaya perpaduan dan membuang mesej berbaur kebencian digantikan dengan sikap berkasih sayang dan rahmah antara satu sama lain. Itu antara kenyataan daripada Datuk Seri. Selain itu juga dia juga berkata ini juga selaras dengan konsep Malaysia Madani yang menuntut kita harus santuni semua dan bermuafakat dalam menjayakan agenda pembangunan di negara ini. Semoga wilayah persekutuan terus maju, mampan dan sejahtera, katanya dalam catatan di media sosialnya hari ini. Hari Wilayah Persekutuan disambut pada 1 Februari setiap tahun bagi memperingati pengisytiharan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sebagai wilayah persekutuan. Kuala Lumpur juga diisytiharkan sebagai wilayah persekutuan pada 1974, manakala Labuan 1984, Putrajaya pada tahun 2001, sahabat-sahabat semua. Itu antara perkara ya yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua, dan kita percaya apa yang diusahakan seperti mana ketegasan daripada Datuk Seri yang di Pertuan Agong baru ni supaya ianya boleh membawa ya negara ini berada dalam satu keadaan yang lebih aman, damai dan sejahtera. Ini antara satu lagi yang menarik saya kongsikan adalah Agung mulakan tugas dengan terima menghadap yang Perdana Menteri kita. Ya, jadi itu perkara pertama yang di Pertuan Agong Ibrahim apabila Baginda memulakan tugas pertama dengan menerima menghadap Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pertemuan Anwar bersama Seri Paduka berlangsung di Istana Negara. Gambar pertemuan itu dikongsi dalam sosial media Baginda sebentar di sosial media. Butiran perbincangan mereka tidak didedahkan. Lagipun Baginda melafaz sumpah memegang jawatan yang di Pertuan Agong 17 dalam upacara di Istana Negara Kuala Lumpur semalam. Sultan Ibrahim dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 di Istana Negara pada Oktober lepas bagi tempoh 5 tahun bermula semalam. Sultan Ibrahim menggantikan Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilasa yang tamat tempoh pemerintahan 30 hari bulan yang lalu. Terbaik sahabat semua. Jadi menarik ya ketegasan ya daripada Sultan Ibrahim, Sultan Johor yang di Pertuan Agong baru ini. Kita mengharapkan ya jadi ia boleh mengekang ya apa yang sedang dilakukan berlaku dalam negara kita, khususnya ya politikus yang seringkali menggunakan sentimen bangsa dan agama ini supaya dinoktakan ya. Dan kerana kita khawatir sahabat semua, apabila perkara ini tidak dapat dinoktakan, maka ia boleh mengganggu gugat keharmonian, keamanan di antara kaum khususnya. Jadi kita mengharapkan dengan gandingan mantap padu Sultan Ibrahim sebagai yang di Pertuan Agong yang ke-17 yang baru ini bersama dengan Perdana Menteri kita dapat membawa nama baik Malaysia ini ke persaudaraan antarabangsa lebih lagi. Jadi terima kasih, sampai sini saja. Sekiranya anda memberikan sebarang komen pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apa pun kangkam 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.